Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Orang miskin makin miskin, orang kaya makin kaya. Itu topik kita pada hari ini, insya-Allah, pada 30 hari bulan Mac tahun 2020. Semua masih lagi berada di rumah. Kita masih lagi MCO, Movement Control Order. Tak boleh pergi ke mana-mana. Jadi tak apa, insya-Allah, moga-moga story yang saya nak sharekan kepada anda hari ini akan membantu anda untuk faham dalam keadaan kita sekarang ni. Ekonomi kita ada problem, bisnes ada problem, dan saya pun sendiri ada tengok beberapa kisah, right? Beberapa kisah sekarang ni tengah viral, right? Isu B40, isu M40, isu T20, right? So semua tu tengah viral, tengah trending. Kalau anda tengok sendiri dekat Facebook, dekat Twitter, ada orang yang sedang bercakap tentang tu. Jadi saya tak nak sentuh tentang perihal orang tersebut. Cumanya saya nak sentuh perihal kita sekarang ni. Untuk makluman anda semualah, saya pagi tadi saya bagi tahu kepada wife saya, kita tak perlukan orang negatif di kala keadaan situasi begini sekarang. We don't need people yang ada negative thinking, right? Tak kisahlah dia ni adalah T20 ke, M40 ke, B40 ke, asalkan anda adalah orang negatif, right? Kita tak perlukan anda dalam keadaan sekarang, right? Kita perlukan orang yang positif. Dikala keadaan ekonomi kita, orang pertama, orang tak ada kerja atau tak ada duit, be positif walaupun kita tak ada duit tu. Alright? Kejap lagi saya akan ceritakan orang yang macam mana kita perlukan dikala keadaan sekarang. Kita tak perlukan orang negatif. Bagi anda yang tak tahu apa itu B40. B40 ni adalah orang yang anda pergi cek dekat Google, orang yang ada pendapatan 3,000 ke bawah, macam itulah. B40. Kalau M40 ni orang yang ada pendapatan sekian-sekian, 6,000 kata silap saya isi rumah, dan T20 ni lebih kurang dalam 13,000 dan ke atas isi rumah. Jadi kita tak perlukan orang negatif sekarang ni, tapi kita perlukan orang yang bersyukur pada ketika ini. Okay? Alright, bantuan ke whatsoever lah. Baik, so pagi ni saya akan sharekan kepada anda sekejap, insya-Allah. Sebab semalam pun saya ada janji dengan orang yang live bersama dengan saya semalam. Saya akan sharekan kepada anda this story, bagaimana untuk kita jadi lebih kaya, insya-Allah, dikala keadaan ekonomi kita meruncing sekarang. Berapa orang yang nak jadi kaya, dapat duit, insya-Allah, pendapatan, rezeki luar biasa. Boleh komen dekat bawah tak? Right, komen saya. Jangan terlalu be passive sangat. Dan saya nak minta anda untuk klik share this video supaya lebih ramai orang boleh live bersama dengan kita dan boleh dapat cerita yang saya akan ceritakan sekejap lagi. Okay? Dan cerita ini adalah cerita benar yang berlaku, dan cerita ini insya-Allah akan buatkan anda, sebab saya sendiri terkesan apabila mendengar cerita ni. Saya sendiri terkesan, dan selepas itu saya cuba untuk positifkan diri saya di kala keadaan sekarang. Untuk makluman anda, kalau anda usahawan, anda fahamlah apa yang saya cakapkan sekarang. Kalau anda adalah pekerja, anda pun akan faham, right? Anda pekerja, anda pun faham keadaan situasi sekarang. Betul ke tak betul? Okay, so click share guys. Right? Click share. Cikgu Ikin kata T20 13,000 ke atas. Ya, T20 13,000 silap saya. So pendapatan isi rumah tu gabung-gabung semua ada berapa belas ribu sebulan. So tu dikategorikan sebagai T20. Top 20% orang dekat Malaysia ni lah. Tak ramai orang yang ada pendapatan macam tu kan. And then in fact dia berlainan setiap negeri. Setiap negeri akan ada T20 dia ni berapa ringgit. Kalau kat KL T20 dia kena tinggi lagi. Dekat Kelantan T20, dekat Kelantan M20, medium 40 adalah orang yang ada pendapatan dalam kurang 3,000 sebulan dah M30 kalau dekat Kelantan. Dekat KL B40 kalau income anda 33,000 sebulan. Okay? Baik. So saya nak mulakan kisah ini, insya-Allah boleh memberi inspirasi kepada anda. Alright, click share. Please guys, please click share supaya lebih ramai orang boleh live bersama dengan kita pada pagi ini. Kalau kita boleh dapat 500 orang live ke, insya-Allah dia akan membantu lebih ramai orang. Baik. Pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, alright. Ini kisah yang diceritakan kepada saya. Ketika itu ada seorang hamba Allah yang sangat miskin.
Alright, sangat miskin. Dia datang berjumpa dengan Nabi Allah Musa dalam keadaan baju dia compang-camping, alright, koyak rabak. Okay. Keadaan tidak terurus. Miskin lah, orang yang sangat miskin. Anda boleh bayang tak orang yang miskin sangat ni macam mana? Orang yang level miskin, terlalu miskin ni macam mana kan? Jadi dia datang dengan jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi bila dia jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, diberitahu kepada Nabi Musa, wahai Musa, berdoalah kepada Allah supaya Allah kayakan aku. Dia minta Nabi Musa ni doa kepada dia supaya dia jadi kaya. Dia nak minta Nabi Musa bagi tahu kepada Allah, angkatlah martabat darjat orang ni biar dapat duit yang banyak, kehidupan yang bahagia, rezeki melimpah ruah. Dan apa yang Nabi Musa bagi tahu kepada orang ni, ayat dia adalah, bersyukurlah, nescaya Allah tambah nikmat. Dia cakap macam tu kepada orang yang miskin ni. Dan tiba-tiba orang miskin ni cakap apa tau? Bagaimana saya mahu bersyukur sedangkan aku begitu miskin? Tak mampu untuk aku bersyukur. Allah tak pernah beri kepada aku benda-benda yang menyebabkan aku ni happy. Maksudnya duit tak ada, makanan susah, pakaian compang-camping, hidup pun tak terurus. Bagaimana aku mahu bersyukur? Orang tu cakap, orang miskin ni cakap kepada Nabi Musa. Dan orang tu pun balik. Selepas itu, Nabi Musa dikunjungi oleh seorang yang sangat kaya pula. Right? Orang yang sangat kaya, super rich. Dia jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam dan diberitahu kepada Nabi Musa, wahai Musa, doalah kepada Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, supaya miskinkan aku. Orang yang kaya raya ni minta Nabi Musa doa kepada Allah supaya dimiskinkan dia. Nampak ke nampak? Jadi apa yang Nabi Musa cakap? Berhentilah bersyukur, nescaya Allah akan miskinkan dirimu. Nabi Musa bagi tahu kepada si orang kaya yang datang berjumpa dengan Nabi Musa ni. Jadi orang kaya ni cakap apa? Bagaimana mampu saya untuk tidak bersyukur? Tak mungkin saya tak bersyukur. Sebab Allah dah berikan segala-galanya kepada saya. Allah dah berikan mata untuk saya melihat. Allah dah berikan tubuh badan untuk saya bergerak. Allah dah berikan tangan untuk saya buat sesuatu, buat pekerjaan. Allah dah bagi kaki untuk saya bergerak. Mana mungkin saya tidak bersyukur. Right? Mana mungkin saya tidak bersyukur. Jadi, orang kaya tu pun balik. Apa result daripada cerita ni tuan dan puan? Pertama, orang miskin yang bertanya minta kepada Nabi Allah Musa itu, dia lagi miskin, dia jatuh lagi miskin, dia jadi lagi miskin. Dia jumpa dengan Nabi Musa, ketika itu dia masih lagi pakai pakaian. Tapi bila mana dia selang waktu selepas itu, pakaian pun dia tak ada dah. Maksudnya apa? Allah jadikan dia lagi miskin. Tapi berbeza dengan keadaan orang kaya yang datang dengan jumpa dengan Nabi Musa dan minta Nabi Musa supaya doa supaya dia ni jatuh miskin. Malahan dia jadi lagi kaya. Orang kaya tu jadi lagi kaya. Orang miskin tu jadi lagi miskin. Orang kaya tu jadi lagi kaya. So, apa moral of the story? Cerita yang saya sampaikan kepada anda ini adalah keadaan anda sekarang. Keadaan kita sekarang ni. So, moral of the story adalah melalui cerita Nabi Musa ini, tuan dan puan, adalah orang yang bersyukur, dia akan jadi lebih kaya. Orang yang bersyukur akan jadi orang kaya. Orang yang tidak bersyukur, dia akan jadi lagi miskin. Kalau tak syukur, lagi miskin. Lagi tak syukur, lagi tak ada duit. Lagi tak syukur, lagi tak ada rezeki. Lagi tak syukur, lagi gaduh dengan family. Lagi tak syukur, lagi keadaan meruncing. Tapi bagaimana orang bersyukur? Sebab orang bersyukur ni, dia bukan hanya tengok duit. Kena faham tu. Sekarang ni, kalau tengok social media, semua duk cerita pasal duit. Ekonomi. Kita, padahal, kita dalam keadaan yang okey. Tak adalah teruk sangat dan sebagainya. Tapi disebabkan everybody is talking about economy, jadi kita pun jadi takut. Kita jadi, serabut pasal ekonomi. Come on brother. Allah tak bagi tahu dalam Al-Quran supaya risaukan ekonomi. Tidak. Allah tak kata
rezekimu bergantung kepada situasi ekonomi negaramu. Ingat Allah tak kata berapa yang kau akan dapat, berapa banyak rezeki yang kau akan makan daripada nasi ataupun daripada beras yang orang tanam adalah bergantung kepada ekonomi semasa negaramu. Tidak. Allah tak kata begitu. Sebab guru saya sentiasa pesan kepada saya, tuan dan puan. Rezeki adalah ilmu Allah. Rezeki adalah ilmu Allah. Dia bukan ilmu makhluk. Maksudnya apa? Kalau orang bagi tahu kepada anda, anda akan jadi orang miskin disebabkan ekonomi teruk, orang itu pun tidak tahu rezeki dia esok hari. Bagaimana dia nak predict rezeki anda esok hari? Faham ke faham? Right? Saya bercerita ni dari sudut perspektif yang mana ini janji Allah. Bila janji Allah, itu janji yang pasti. Sebab apa? One day pun, anda pun datang daripada Allah. Betul ke tak betul? Anda datang daripada Allah, kepada Allah juga anda akan pergi. Right? So that's why, apa yang saya cuba sampaikan kepada anda sekarang adalah bersyukur. Contoh, viral. Right? Isu yang mana ada seorang hamba Allah, public figure bagi tahu, hey, kenapa duk fikir B40 je? Kenapa tak fikirkan kami yang buat bisnes ni, yang ada overhead 1 million? Now, tengok, keadaan ini adalah berlaku dua pihak. Pertama, pihak ikutlah B40 ke T20 ke M40 ke I don't care. Yang penting, kita tak perlu orang negatif sekarang. We need to have a people yang ada positive mindset, yang sentiasa bersyukur. Anda bayangkan, dalam keadaan ekonomi sekarang begini, anda bayangkan kalaulah orang yang top T20, yang duit banyak, 13,000 sebulan, 15,000 sebulan income dia, dia sentiasa bersyukur. Dapat bantuan syukur, tak dapat bantuan syukur, dapat sikit syukur, ada tim, ada staff yang setia syukur, bisnes tak berjalan syukur, bisnes laju syukur, dapat sale sikit syukur, dapat sale banyak syukur, happy je hidup. Apa akan berlaku? Tenang dekat bahagian tu. Betul ke tak betul? Yang B40 pula, right? Yang banyak punya message banyak dan sebagainya dekat social media. Come on. Pertama sekali, tak dapat bantuan syukur. Dapat bantuan 1,600 syukur. Kerja tak dibuang lagi syukur. Alright? Diberi cuti tanpa gaji syukur. Apa lagi? Isteri masak syukur. Dapat nasi goreng je pagi ni syukur. Alright? Tak ada ayam, ada ikan syukur. Ayam tak cukup setiap orang dapat makan ayam. Ada satu je ayam. Maksudnya kongsi dengan ramai. Syukur. Mak saya cerita, masa dia kecil, ada seekor ikan bahagi dengan 9, 10 orang adik-beradik. Syukur. Dulu makan nasi dengan garam. Sekarang ni makan nasi ada sayur sikit. Syukur. Keyword dia, syukur. Dapat sikit syukur. Tak dapat syukur. Ini tidak. Dapat sikit melatah. Tak dapat melatah. Alright, orang lain cakap melatah. Orang lain orang cakap okey, yang T20, top 20 ni bisnes dia tak jadi. Kau fikir kau punya bisnes je. Kau tak fikir orang lain yang susu tak ada. Jangan risau. Kalau semua orang bersyukur, positif je semua orang, insya-Allah kita akan keluar daripada masalah ini. Trust me. Anda yang buat bisnes jadi, kalau anda buat bisnes, bukan sebab kita buat bisnes tu, tapi sebab rezeki Allah bagi. Anda kena faham tu. Konsep rezeki ini, kalau anda tak faham, anda rasa anda yang buat, hey, come on brother. Kalau anda yang buat rezeki tu, cuba anda buat tangan sendiri. Right? Cuba buat tangan anda sendiri. Tak mungkin boleh buat. Betul ke tak betul? Cuba anda pergi buat mata anda. Tak mungkin boleh buat. Buat gigi, buat lidah. Buat rambut. Rambut pun kau tak boleh nak buat. Kau buat kaki kau sendiri, cuba tengok. Everything ni sudah pun ditetapkan oleh Allah SWT. Kita hanyalah watak. One day watak ini akan mati. Watak ini akan mati. Sebab kita dalam cerita dongeng sekarang ni. Kalau siapa yang pergi ke evolusi, insya-Allah fahamlah benda tu. So, nampak tak? Daripada kisah Nabi Musa yang saya ceritakan kepada anda sebentar tadi. Allah berikan cerita Nabi Musa tu bukan saja-saja. Allah nak bagi tahu kepada dua golongan manusia ni. Pertama, kau B40. Nombor dua, kau T20. In fact, yang M40, yang tengah-tengah ni, yang middle class ni pun, pasti. Alright? Pasti dapat, kalau anda bersyukur. Right? Tadi cerita dia adalah, kalau anda
ada seorang hamba Allah, siapa yang datang lambat tadi, yang live lambat dengan kita, thank you very much. Kalau anda rasa perkongsian pagi ni bagus, saya nak minta anda klik share. Boleh? Alright? Anak saya dah datang. Ya? Apa dia? Bateri habis. Okey. Nanti bapa charge. Budak ni itulah. Dia main game pagi, lepas tu mandi, lepas tu makan. Okay? So, klik share guys. Kalau anda rasa perkongsian pagi ni bagus, please klik share. Okay? InsyaAllah. Dengan izin Allah. So, pagi ni saya sharekan tentang satu kisah yang berlaku ketika zaman Nabi Musa. Seorang orang kaya, orang miskin datang jumpa dengan Nabi Musa, minta supaya Nabi Musa doakan dia jadi orang kaya. Dan Nabi Musa bagi tahu, hey, bersyukurlah kamu, insya-Allah Allah akan kayakanmu. Dan tiba-tiba orang yang miskin itu berkata, mana mungkin aku boleh bersyukur sebab Allah tak pernah beri kekayaan kepadaku. Alright? Dan dia balik. Apa berlaku kepada orang ni? Dia makin miskin. Dan orang makin miskin. Orang miskin ni jadi makin miskin. Tapi ada seorang orang kaya yang super rich datang jumpa dengan Nabi Musa. Dan dia beritahu, wahai Musa, doa kepada Allah supaya aku dimiskinkan. Sebab aku tak larat dah layan harta banyak-banyak ni. Nabi Musa kata, berhentilah bersyukur. Dan orang kaya ni kata apa? Mana mungkin aku boleh berhenti bersyukur sedangkan Allah dah beri segala-galanya kepadaku. Allah dah bagi mata untuk aku melihat. Allah dah bagi mulut untuk aku bercakap. Allah dah bagi badan yang sihat untuk aku bekerja. Tangan untuk aku lakukan sesuatu. Kaki untuk aku berjalan. Mana mungkin aku tidak bersyukur. Dan orang kaya ini Allah jadikan lagi kaya. Sebab janji Allah, jika engkau bersyukur, aku akan tambah nikmat. Tapi jika engkau kufur, nescaya azabku amatlah pedih. So, ladies and gentlemen, keyword dia Allah dah bagi dah. Allah dah bagi dah sewaktu menangani wabak, krisis, COVID, SARS ke whatsoever. Allah dah bagi. Pertama sekali, syukur. Dapat apa kerajaan bagi, syukur. Jiran bagi makanan sebelah, syukur. Alright? Duduk rumah, tak boleh pergi kerja, syukur. Boleh tengok anak bini, boleh main gurau-gurau dengan bini, bini boleh gurau-gurau dengan suami. Right? Tak ada suami, tak ada isteri, tak kahwin lagi, syukur. Tak payah aku tolong, aku masakkan untuk suami, aku makan Maggi pun cukup. Syukur je kerja dia. InsyaAllah, kalau anda syukur, nanti Allah tambah nikmat. Okay? Alright? Hopefully perkongsian pagi ni boleh membantu anda. Saya semalam saya ada live, saya buat challenge, satu challenge. Siapa live dengan saya semalam, kita akan kita akan buat live pada jam 9 pagi. Semua orang yang live dengan saya semalam, saya buat challenge buat buat live esok pagi, saya bagi tahu. Dan anda boleh tag saya bila anda buat live. Siapa yang buat live tu, anda boleh tag saya sekejap lagi. Saya mungkin boleh tengok live anda, apa yang anda cakap, tapi dengan syarat tag saya dululah. Okay, alright. InsyaAllah nanti akan cuba tengok live anda. InsyaAllah. Alright. Okay, so hopefully anda belajar sesuatu daripada kisah Nabi Musa pagi ni. Anda jadi orang yang positif. Kita tak perlukan orang negatif sekarang ni. Kau buatlah apa pun, kau jangan jadi negatif. Kau nak tulis apa pun dekat social media, kau nak buat video ke, kau jangan buat video negatif. Tak payah maki-maki orang, tak payah guna bahasa tinggi-tinggi sekarang ni. Alright, tak payah nak bagi tahu orang ni salah, orang tu betul. Tak ada. Semua tak salah, semua tak betul. Yang betul adalah orang yang bersyukur di kala ini. Alright? Kalau kau bagi tahu orang lain tu salah, sebenarnya bukan orang tak nampak orang lain tu salah, tapi sebenarnya kita sedang buka aib kita. Orang akan tengok, oh macam ni rupanya kepala otak dia ni. Jadi orang bersyukur, jadi orang baik, insya-Allah. Jadi peniaga yang baik, jadi peniaga yang Allah suka. Alright? Kita bukan je nak jadi peniaga yang orang suka, orang follow dekat social media aje. Tapi kita nak jadi peniaga yang Allah suka, dan insya-Allah Allah akan bagi kepada kita rezeki yang melimpah ruah. Right? InsyaAllah. Jadi semoga perkongsian pagi ni akan bantu anda untuk fahamkan anda tentang ilmu Allah ini. Dan tahniah kerana anda dah pun bangun pagi ni. Sebab saya yakin ada orang tak bangun lagi. Sebab tu live kita sikit macam ni kan. Sebab ada orang yang masa-masa ni sebab duduk rumah, jadi baik aku lepak dekat bilik kan, tidur dan sebagainya. InsyaAllah. Alright, itu saja. Semoga Allah murahkan rezeki semurah-murahnya anda hari ini, permudahkan semua urusan anda semudah-mudahnya insyaAllah.
Hari ini adalah perjuangan, esok adalah pengharapan, lusa adalah kemenangan kita semua insya-Allah. Jumpa anda di Angkasa Kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oh, by the way, saya lupa nak bagi tahu. Saya akan buat kelas secara online, Digital Marketing Mastery online pada 2, 3, 4 hari bulan, 2, 3, 4 April. Siapa yang nak register, anda boleh PM page saya untuk register DMM online, tapi harga dia tak mahal, tak murah lah, harga dia mahal sikit. Anda akan masuk 3 hari tapi tak lama, sejam setengah sahaja 3 hari. And then anda masuk ke kelas Digital Marketing Mastery yang datang ke kelas selepas COVID-19 ni selesai, kita akan adakan kelas yang betul-betul kelas. Right? Tapi yang for now, kita buat dekat online terlebih dahulu. Okay? So, siapa yang nak register Digital Marketing Mastery, boleh 2, 3, 4 hari bulan ni kita akan ada kelas tu. Dan jangan lupa hari Rabu jam 8.30 sampai 8.45, saya akan live di Malaysia hari ini MHI TV3. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.